Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Insyaallah pada sesi yang semalam kita telah pun mengambil perbincangan berkenaan dengan kenapa kewajipan kita mengikuti manhaj ataupun madhab ulama salaf salih daripada kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'in. Kerana kita dah jelaskan, kesimpulannya adalah mereka lah yang benar-benar telah melaksanakan sunnah Nabi SAW, dan tentulah isu yang paling besar, yang paling utama dalam sunnah Nabi SAW ialah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan golongan yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala ialah generasi as-salaf as-salih, sehingga mereka ni telah mendapat ganjaran yang terbesar daripada Allah, iaitu redha Allah Subhanahu wa taala. Dan generasi as-salaf as-salih radhiyallahu anhum, mereka bukan sekadar satu zaman atau satu period daripada masa kemudian mereka berlalu begitu sahaja. Ini tidaklah benar. Bahkan mereka ini adalah generasi yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dari segi amalan mereka, dari segi tingkah laku mereka, dari segi cara hidup mereka keseluruhannya, termasuklah amalan dan juga teori, itulah akidah. Sebab itulah Allah Taala berfirman, wattabi' sabila man anaba ilayya, dan ikutlah jalan orang yang telah kembali kepadaku. Dan tentulah para sahabat radhiyallahu anhum adalah golongan yang paling awal, termasuk dalam golongan disebut sabila man anaba ilayya. Man anaba ilayya ini ialah mereka yang terdiri daripada kalangan para sahabat, tabi'in dan tabi'in yang Nabi sendiri telah jamin kepada kita, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Generasi yang belakangan dianggap baik, mulia, diukur sejauh mana ikutan mereka, ketepatan mereka dengan apa yang dipegang oleh as-salafus salih. Sebab itulah kita dalam fiqh pun kita tidak berlari daripada empat mazhab yang muktabar, mazhab Imam Abi Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad radhiyallahu anhum, yang kesemua mazhab mereka ini berusul, berakar kembali sumbernya, masdarnya kepada mazhab ataupun pegangan para sahabat, tabi'in dan tabi'in radhiyallahu anhum. Jadi maknanya selain daripada mazhab yang baru muncul di zaman ini masalahnya, atau belakangan kemudian yang tidak ada berusul asal, tidak berakar dengan kefahaman salaf, tidak bersumberkan kitabullah, sunnah Rasulullah, al-ijma', qiyas yang sahih dan lain-lain dalil-dalil yang dipakai oleh para fuqaha yang muktabar, maka tidak diambil kira. Tidak diambil kira. Dalam tafsir pun kita tidak boleh membuat tafsiran baharu yang tidak pernah difahami oleh generasi as-salaf. Dalam ilmu hadis pun kita kena ikut pendapat dan penilaian ulama yang terawal terdahulu. Jadi demikian jugalah isu yang paling besar sekali adalah pegangan kita dalam akidah, dan isu besar yang dalam akidah ini ialah kepercayaan kita atau bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Balik istilah tadi kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain daripada jalan as-salafus salih, maka ianya adalah jalan yang menyimpang dan menyeleweng. Menyimpang dan menyeleweng. Sebab itu datang dari suruhan dan perintah daripada generasi as-salaf, sama ada daripada kalangan para sahabat atau daripada kalangan para tabi'in atau tabi'in, yang memerintahkan kita supaya melazimi jalan as-salafus salih. Baik. Hari ini tajuk yang kita dah sebut, kita nak bincang ialah kita nak tahu bagaimana caranya ulama salafus salih ini, para sahabat, tabi'in radhiyallahu anhum, mengenal Allah Subhanahu wa taala.
Yang pertama kita nak kena faham ialah dalam isu mengenal Allah ini, apakah sumber ataupun kita kata masdar ataupun rujukan yang perlu kita jadikan ia sebagai satu autoriti untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah sumber rujukan yang ada autoriti untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Kerana jikalau tidak dirujuk kepada sumber ini, maka kita akan menyimpang. Kerana ini adalah asal, ini adalah asas. Asas yang paling penting sekali dalam apa perkara pun ialah sumber rujukan. Kalau sumber rujukan kita itu sahih dan kefahaman kita terhadap sumber itu sahih, maka kita akan mendapat natijah rumusan yang sahih juga. Jikalau sumber tak silap, kalaupun kefahaman kita betul, kita akan menghasilkan natijah yang silap. Jikalau sumber kita sahih, tapi kefahaman tak sahih pun akan menghasilkan natijah yang tidak tepat. Jikalau orang tanya, apa dalil kena puasa Ramadan? Mungkin ada orang dia bagi sumbernya sahih, dia bagi ayat Al-Quran. Dia kata firman Allah Ta'ala, aqimus salata wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Kita kata sumber sahih Quran, tapi faham tak betul ayat lain. Sepatutnya dia kena sebut faman syahida minkum syahra falyasum, iaitulah sambungan lanjutan daripada firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, sampailah firman Allah faman syahida minkum syahra falyasumhu. Maka itu sepatutnya ayat yang dia petik, tapi dia petik ayat lain. So dia kata kadang-kadang ada orang dalilnya betul, tapi istidlal, cara dia guna dalil tak betul. Itu juga berbahaya. So kita ada dua, dalil dan istidlal. Dalil satu hal, istidlal satu hal. Semalam kita dah bincang, sebenarnya adalah istidlal. Yakni bila kita nak faham nas daripada Al-Quran dan Sunnah, kita kena faham dengan cara kefahaman para sahabat radhiyallahu anhum, sebab mereka lah yang telah radhiyallahu anhum wa radwan. Redha akan Allah, Allah redha akan mereka. Adapun dari segi sumbernya, yang pertama sekali, kaedah dalam beriman dengan nama-nama dan sifat Allah Ta'ala, mengenal Allah, tentulah mengenal Allah itu melalui nama-namanya dan sifat-sifatnya. Mengenal Allah itu melalui nama-namanya dan sifat-sifatnya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah itu nama-nama yang terindah, paling indah, maka kamu beribadatlah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Dan kita berdoa menyeru Allah mengikut makna yang sesuai dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jadi kita disuruh mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan mengenal Allah itu bukanlah secara teori sahaja, tapi secara praktikal, yang maksudnya adalah beribadat kepada Allah. Sebab itulah dalam hadis Mu'adz ibn Jabal yang kita baca semalam, فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ مَعْرِفَةُ اللَّهِ. Hendaklah perkara pertama yang kau panggil mereka kepadanya adalah mengenal Allah. Hendaklah mengenal Allah itu perkara pertama yang kau panggil mereka kepadanya, kau dakwahkan mereka kepadanya. Dan maksud mengenal Allah itu dalam riwayat lain kata syahadatu an la ilaha illallah, persaksian tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad Rasulullah. Dari riwayat lain kata ayyuhidullah, untuk mereka mentauhidkan Allah. Dari riwayat lain kata ibadatullah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. So itulah makna mengenal Allah Taala yang sebenarnya. Kita mengenal Allah sebagai Tuhan, Rabbun wa ilahun, Rabbun wa ilah, Tuhan dan sembahan, dan kita adalah abdul makhlukun. Kita pula adalah hamba yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, ma'mur, yang disuruh, yang ditelah, yang dilarang. Baik. Jadi ahli sunnah wal jamaah ataupun para sahabat generasi as-salaf inilah yang sebenarnya kita sebut sebagai ahli sunnah wal jamaah, dan sesiapa yang mengikuti mereka itulah ahli sunnah wal jamaah. So poin yang pertama ialah kita nak sebut di sini ahli sunnah wal jamaah, para sahabat tabi'in beriman bahawasanya sumber ambilan bagi nama-nama dan sifat-sifat Allah ini adalah bersifat tauqifi.
bersifat tauqifiyah. Apa makna tauqifiyah? Ya, ini terhenti di atas nas, maka tidak boleh diisbatkan daripadanya melainkan apa yang Allah Ta'ala sendiri telah isbatkan bagi dirinya, bagi zatnya, atau diisbatkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh dinafikan juga daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala melainkan apa yang dia telah nafikan daripada dirinya atau dinafikan daripada Allah itu oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dia ada dua arah. Arah yang pertama ialah isbat dan arah yang kedua adalah nafi. Karena sifat Allah Ta'ala itu terdiri daripada nafi dan isbat. Seperti firman Allah dalam surah Asy-Syura, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir." Tiada sesuatu pun yang menyamainya dan dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka sifat Allah Ta'ala terhimpun padanya sifat subutiyah, sifat isbat yang mengisbatkan bagi Allah apa? Kesempurnaan, keindahan. Sifat sempurna yang paling tinggi yang tidak menyamai sifat sempurna yang ada pada makhluknya, yang tidak menyamai sifat sempurna yang ada pada makhluknya. Dan sifat nafi pula ialah dinafikan daripada Allah itu dua perkara, iaitulah apa yang menjadi kecacatan atau kekurangan yang menafikan kesempurnaan sifat mulia Allah Ta'ala. Sama ada menafikan secara langsung, seperti kalau kita kata Allah itu melihat, maka ternafilah daripada Allah itu buta. Dan menafikan kekurangan sifat sempurna, seperti kalau kita kata Allah itu melihat, melihatnya bagaimana? Melihat yang paling sempurna, tidak ada yang tersembunyi, tidak boleh ada rabun, tidak boleh didahului oleh buta, tidak akan musnah dan seterusnya. Jadi nafi juga mestilah mengikut lunas syarak. Dan yang kedua menafikan persamaan. Persamaan pada sifat Allah itu, sifat sempurna Allah itu dengan sifat sempurna yang ada pada makhluk. Jadi kalau Allah itu mendengar dan melihat, tentulah makhluk juga Tuhan jadikan mendengar dan melihat, tetapi tidak ada persamaan dari segi kesempurnaan, dari segi kemutlakan, dari segi keagungan, keindahan. Maka bagi Allah itu yang tertinggi, walillahi al-mathalul a'la, dan bagi Allah sifat sempurna yang paling tinggi. Baik. Maka tidak boleh kita nak menafikan sesuatu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala melainkan dengan dalil dan ada wajahnya. So dalam Al-Quran, jalan Al-Quran atau cara Al-Quran mengisbatkan sifat bagi Allah Ta'ala ialah dengan dia mendatangkan sifat-sifat sempurna secara terperinci. Maka disebutkan nama-nama Allah yang mulia Al-Husna dengan terperinci. Dinyatakan sifat-sifatnya, perbuatannya, keagungannya dengan terperinci. Adapun sifat-sifat kekurangan, maka dinafikan secara umum. Seperti laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hal ta'lamu lahu samiyya. Seperti Allah Ta'ala kata, tiada sesuatu pun yang menyamainya, tiada sesuatu pun yang setara dengannya, tiada sesuatu pun yang bersamaan dengannya. Maka ini adalah menafikan persamaan dengan makhluk yang melazimkan, yang mana kalau Tuhan sama dengan makhluk melazimkan kekurangan, naqsun dan aib. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menafikan beberapa sifat aib yang khusus, tetapi tidak banyak, tetapi sifat aib itu jelas dituhmah atau dituduh kepada Allah oleh golongan musyrikin atau kafirin. Seperti Allah Ta'ala kata, lam yalid wa lam yulad, tidaklah beranak dan tidak diperanakkan, kerana ada dakwaan atau tumahan yang mengatakan Tuhan ada anak atau diperanakkan. Nasallallahu al-afwa wal afiyah. Dan juga Tuhan kata wa ma massana min lughub, dan tidaklah kami walaqad khalaqna as-samawati wal arda fi sittati ayamin wa ma massana min lughub. Kami telah menciptakan langit dan bumi dalam tempoh 6 hari dan kami tidak disentuh pun rasa penat dan letih bagi menjawab tuduhan dusta Yahudi dan Nasrani yang mengatakan Tuhan letih lalu berehat pada hari Sabtu. Nasallallahu al-afwa wal afiyah. Dan kita faham maksud penafian ini, yang Tuhan nafi daripada sifat-sifat ini ialah yang menafikan kesempurnaan sifat sempurna tersebut, yang menafikan kesempurnaan sifat sempurna tersebut. Jadi orang Yahudi tak mendakwa kata Tuhan lemah atau Tuhan tidak mencipta atau tak mampu. Cuma mereka anggap Tuhan itu kudrat Tuhan atau kuasa Tuhan macam kuasa makhluk. Bila kita dah buat kerja banyak, kita penat letih.
Sedangkan Tuhan Tabaraka wa Ta'ala dia maha berkuasa. Tidak ada sesuatu pun yang boleh melemahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. So kudratnya adalah mutlak, kekuatannya adalah sempurna dan lebih kuat daripada sekalian makhluk. So apa yang kita nak kata di sini adalah bila kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kita dapati jalan cara Al-Quran dan Sunnah menafikan sifat daripada Allah Ta'ala ialah menafikan dua perkara ini. Menafikan persamaan Allah dengan makhluk yang melazimkan kekurangan dan menafikan aib yang menafikan kesempurnaan sifat sempurna. Kan? Itu maksud. Dan asas yang disebutkan kita tadi ni bahawa asas ulama salaf dalam mereka mengisbatkan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah mereka berhenti mengikut wahyu. Di sini poin penting kita nak bagi tahu, kita dah sebut semalam bahawa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bukanlah benda yang kita boleh berpandu kepada akal-akalan. Satu. Dan tidak juga boleh berpandu kepada rasa-rasa zauq dan ilham dan kasyaf dan mimpi. Kerana ini bukan sumber syar'i. Ini bukan sumber syar'i. Akal bukan sumber hukum. Zauq, ilham, mimpi bukan sumber hukum. Walaupun kita tak menafikan akal, zauq, ilham dan mimpi itu adalah sumber ilmu bagi manusia. Sumber pengetahuan bagi manusia. Tetapi dia bukan sumber bagi hukum syar'i, bukan sumber bagi hukum syarak. Dia bukan masdar, bukan sumber rujukan yang berautoriti. Itu kita kata. Kerana akan terdedah kepada kesilapan. Demikian juga ilham, rasa-rasa, kasyaf, mimpi. Ini boleh datang daripada Allah, boleh datang daripada diri sendiri, boleh datang daripada syaitan. Jadi ada orang dia dapat ilham, tapi ilham tu daripada mana? Mungkin sebab dia ta'ammul, dia berfikir, dia tengok, dia perhati, dia kaji, maka dia dapat ilham. Jadi ilham yang dia peroleh itu sebenarnya adalah kiasan akalnya sahaja. Itu satu. Dan boleh jadi ilham yang dia peroleh itu daripada syaitan. Kan? Daripada syaitan dia buat amal-amal maksiat dan sebagainya. Syaitan berdamping dengan dia, lalu syaitan bisikkan. Kita tahu bahawa dalam hati manusia ni Tuhan bagi tumpuk untuk malaikat dan tumpuk untuk syaitan. Dan ada juga ilham itu datang daripada Allah. Macam mana kita nak tahu ilham itu main daripada Allah? Jikalau ilham itu bertepatan, bersesuaian dengan nas wahyu Al-Quran dan Sunnah. Itu dalilnya. Kan? Jadi kok mana pun lah sekali kalau kita kata mimpi ilham ni balik kepada Quran dan Sunnah. Sebab itulah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, orang yang Nabi sebut sebagai muhaddath, orang yang dibicarakan, diberi ilham oleh Allah Ta'ala, juga tidak pernah berdalilkan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam ijtihad dalam bagi fatwa, dia tak pernah kata ini ilham aku, ini apa yang aku rasa. Bahkan mereka juga pernah ditegur silap, diberikan dalil yang baru, mereka berubah ijtihad dan sebagainya, kerana ilham tadi bukan dalil syarak. Adapun akal ni dia terbatas. Macam kita dah sebut semalam, akal, Tuhan ciptakan akal manusia ni, dia ada ruang untuk mencapai perkara-perkara melalui panca indera yang utamanya adalah penglihatan dan juga pendengaran. Penglihatan dan pendengaran. Setelah dia memperolehi maklumat daripada panca indera, pendengaran dan penglihatan, barulah akal ni dia boleh nak proses benda yang dia tak nampak, benda yang dia tak lihat. Kan? So, sebab akalnya kerja dia ialah membuat analogi, membuat kita kata perbandingan, membuat qiyas. Itu fungsi akal. Bahkan akal ni dia adalah alat semata-mata. Dia bukanlah satu dalil tersendiri. Dia bukan dalil tersendiri, tapi dia lebih kepada alat untuk memproses dalil, alat untuk kita mencerna dalil dan memahami dalil. Dia sendiri bukan dalil mustaqil, bukan dalil tersendiri. Sebab itulah kata Imam Abu Mughaffar As-Sam'ani rahimahullahu ta'ala, perbezaan asas di antara ahli sunnah wal jamaah dengan ahli bid'ah adalah
masalah akal. Ini kita kata di antara perkara yang telah disebutkan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah yang paling besar, iaitulah kita kata perbezaan isu akal. Isu akal itu menjadi perbezaan yang sangat besar. Di mana ahli sunnah wal jamaah menjadikan akal itu sebagai ikutan kepada syarak. Menjadikan akal itu ikutan sebagai syarak. Baik. Sini kita nak bacakan sedikit perkataan Abu Muzaffar As-Sam'ani rahimahullah ta'ala. Akan bacakan di sini teks daripada Abu Muzaffar As-Sam'ani rahimahullah ta'ala untuk membuktikan sebenarnya kita sini. Kata beliau rahimahullah, Inna Allah Ta'ala assasa dinahu wa banahu ala littiba' wa ja'ala idrakahu wa qabulahu bil aqli. فمن الدين معقول وغير معقول والاتباع في جميعه واجب. Dia kata, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengasaskan agamanya di atas ikutannya, ini dengan mengikut wahyu. Dan dia menjadikan untuk kita mencapai dan memahami wahyu itu dan menerimanya dengan akal. Maka ada di antara perkara agama itu yang boleh dipikirkan oleh akal dan ada yang tidak boleh dicernakan oleh akal secara menyeluruh. Tetapi mengikut wahyu dalam kedua-dua perkara ini adalah wajib. Wa min ahli sunnah man qala bi lafzin akhar inna Allah la yu'rafu bil aql wa la yu'rafu ma'a adamil aqli. Ahli sunnah mengatakan, sebahagian ulama ahli sunnah kata, sesungguhnya Allah tidak dikenali dengan akal, tetapi tidak juga dapat dikenali tanpa akal. Wa ma'na hadha anna Allah ta'ala huwa alladhi yu'arrifu al-'abda dhatahu faya'rifu Allah billah la bighairihi. Liqaulihi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Wa lam yaqul walakinna al-'aqla yahdi man yasha. Makna ayat ini, makna perkataan ini ialah bahawasanya Allah Ta'ala lah yang mengenalkan dirinya kepada hambanya. Lalu hambanya mengenal Allah dengan Allah, bukan dengan selain Allah. Seperti mana firman Allah Ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak boleh membimbing, wahai Muhammad, orang yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang membimbing dan memberi petunjuk kepada siapa dia kehendaki. Dan Allah tidak kata bahawa akanlah yang memberi petunjuk atau membimbing kepada siapa yang dia kehendaki. Kemudian dia kata lagi, فهذه الدلائل دلت على أن الله تعالى هو المعرف إلا أنه إنما يعرف العبد نفسه مع وجود العقل لأنه سبب الإدراك والتمييز لا مع عدمه لأن الله تعالى قال إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وقال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب وقال تعالى مخبرا عن أصحاب النار وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير والله يعطي العبد المعرفة لهدايته إلا أنه لا يحصل ذلك مع فقد العقل. Dia kata dalil ini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala lah yang mengenalkan dirinya kepada hambanya melalui wahyu. Namun begitu, seorang hamba tidak boleh mengenal dan tidak boleh faham wahyu tersebut tanpa wujudnya akal, melainkan dengan adanya akal. Karena akal itu sebab untuk dia mencapai dan membezakan dan memahami. Bukan dengan tidak ada akal. Karena kalau tak ada akal, tak ada alat. Oleh sebab itu Allah Ta'ala kata, sesungguhnya pada perkara itu adanya ayat-ayat untuk orang yang berakal. Ini Al-Quran, wahyu ini menjadi bimbingan ayat bagi orang yang berakal. Dan sesungguhnya kata Allah, wa inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalb aw alqa as-sam'a wa huwa syahid.
Sesungguhnya pada wahyu itu ada peringatan bagi orang yang ada jantung hati, yang ada akal berfikir, yang mendengar dan menyaksikan. Dan Allah Ta'ala menceritakan tentang punca orang masuk akal ialah وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Kalaulah kami mendengar dan atau kami berfikir menggunakan akal, tentulah kami tidak masuk menjadi ahli neraka. Jadi demikianlah kata Abul Muzaffar As-Sam'ani. Siapa Abul Muzaffar As-Sam'ani kita sebut ni? Ini adalah ulama besar dalam mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah ulama besar dalam mazhab Syafi'i yang wafat pada tahun 489 Hijrah. Dia adalah pengarang kitab yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, itulah Al-Qawati' fil Adillah ataupun Qawati'ul Adillah dalam usul fiqh, yang merupakan kitab usul fiqh yang terbaik pernah dikarang dalam mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan dirujukkan seluruh ulama mazhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Baik. Jadi maknanya dia kata akal ni dia adalah sebab macam panca indera yang lain, seperti mata, seperti seperti telinga kita untuk mendengar. Bukanlah telinga yang memberitahu kita apa yang kita dengar itu, tetapi dengan telinga kita mendengar apa yang mendengar. Bukan mata yang mereka objek yang kita lihat, tetapi melalui mata lah kita melihat adanya sesuatu objek. Itu kita kata melalui akal lah kita memahami wahyu, tapi bukan akal yang memberi kita ilmu, tapi dengan akal kita memperolehi ilmu. So itu kata beliau rahimahullah, i'lam anna madhhab ahli sunnah anna al-aqla la yujibu syai'an ala ahadin wa la yarfa'u syai'an anhu wa la hadza lahu fi tahlil atau tahrim. Dia kata, ketahuilah oleh kamu bahawasanya mazhab ahli sunnah itu akal tidak mewajibkan sesuatu atas seseorang pun dan tidak mengangkat hukum daripada seseorang pun. Tidak ada hak dalam menghalalkan dan mengharamkan. Dia kata. Jadi ini adalah mazhab ahli sunnah wal jamaah dalam masalah akal. Jadi kedudukan akal ahli sunnah tidaklah mengertikan, tetapi kita meletakkan akal pada tempat yang sepatutnya. Sebab itulah ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahawa satu-satunya jalan untuk menjadi sumber yang ada otoriti dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala ialah dengan wahyu. Di antara penegasan para ulama berkenaan masalah ini ialah kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, "Fanaqulu kama qala wa nasifuhu kama wasafa nafsah wa la nata'adda dhalika wa la nuzilu anhu sifatan min sifatihi li shina'atin syunni'at." Kata Imam Ahmad, dan kita berkata berkenaan sifat Allah seperti yang dia kata. Seperti siapa kata? Allah Ta'ala kata. Dan kita sifatkan dia seperti mana dia sendiri yang sifatkan dirinya. Kita tidak melampaui perkara tersebut, tidak melampaui wahyu, tidak melangkah wahyu. Dan kita tidak menghilangkan daripada Allah satu sifat yang telah dia isbatkan bagi dirinya hanya kerana ada orang anggap benda tersebut tak elok atau tak betul. Kalau Allah sendiri dah kata dia ada sifat begitu, kita kena terima. Walaupun ada orang tak ada terima. So ini perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. Dan ditanya kepada Abu Abbas Ibn Surayj rahimahullah ta'ala yang wafat pada tahun 306 Hijrah. Siapa Abu Abbas Ibn Surayj ini? Ini adalah Syafi'i Al-Thani. Imam Syafi'i kedua. Dalam mazhab Syafi'i, dia dikenal sebagai Syafi'i kedua. Dan beliau dianggap mujaddid pada kurun yang keempat. Mujaddid pada kurun keempat. Itulah ataupun kurun ketiga pada tahun kepala 300 Hijrah, kurun keempat. Dia dianggap mujaddid rahimahullah dan dianggap seorang ashab daripada ashabul wujuh yang memiliki kedudukan yang tinggi dalam mazhab imam kita Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dia kata apa? Haramun 'ala al-uquli an tumathil Allah wa 'ala al-awhami an tahuddah wa 'ala al-albabi an tasifa illa ma wasafa bihi nafsahu fi kitabihi aw ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dia kata haram ke atas akal untuk menyerupakan Allah, dan ke atas waham untuk menghadkan Allah, dan ke atas jantung hati akal fikiran kita
untuk menyifatkan Allah, kecuali illa ma wasafa li nafsahu fi kitabih, kecuali dengan apa yang Allah Ta'ala sendiri telah sifatkan dalam kitabnya, atau ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam, atau di atas lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan kata seorang ulama besar juga, Al-Hafiz Abu Nasr As-Sijzi rahimahullah, ini seorang ahli hadis yang masyhur mendapat gelar Al-Hafiz, dan beliau termasuk di kalangan fuqaha Al-Hanafiyah yang wafat pada tahun 444 Hijriah. Dia mengatakan, wa qad ittafaqat al-a'immatu ala anna as-sifati la tu'khadhu illa tawqifa. Dan telah bersepakatlah para imam-imam bahwasanya sifat tidak diambil melainkan secara tauqif, daripada wahyu. Wa kadzalika syarhuha la yajuzu illa bitauqif. Demikian juga syarahan, penerangan maksud sesuatu sifat itu tidak boleh diambil melainkan secara tauqif, melainkan seperti yang Allah Ta'ala sendiri jelaskan. فقول المتكلمين في نفي الصفات أو إثباتها بمجرد العقل أو حملها على تأويل مخالف للظاهر ضلال، ولا يجوز أن يوصف الله سبحانه إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. Dan perkataan, adapun perkataan ulama ahli kalam, iaitu generasi khalaf yang kita akan bincangkan pada kelas minggu depan insya-Allah, yang mana mereka mengatakan penafian sesuatu sifat atau mengisbatkan sesuatu sifat itu semata-mata dengan akal, atau membawakan tafsiran yang mengikut takwilan yang menyelisihi zahir nas, adalah satu kesesatan, dan tidak boleh disifatkan Allah melainkan dengan apa yang dia sendiri sifatkan bagi dirinya atau disifatkan baginya oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekhul Islam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Aqidatus Salaf Ashabil Hadis. Dan As-Sabuni wafat pada tahun 449 Hijrah. Dia kata, wa kadzalika yaquluna fi jami' as-sifat allati nazala bi dhikriha al-Quran wa waradat biha al-akhbar as-sihah من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحياة واليقظة والفرح والضحك وغيرها من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين، بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير. Dia kata, demikianlah mereka, yakni ahli sunnah wal jamaah, dalam seluruh sifat-sifat Allah yang telah turun penyebutannya dalam Al-Quran dan datang penyebutannya dalam hadis-hadis yang sahih, seperti pendengaran, penglihatan, mata, wajah, ilmu, kuat, kudrat, izzah, azamah, kehendak, masyiah, ucapan, perkataan, redha, murka, hidup, sedar ataupun jaga, tidak tidur maksudnya, wal farih, gembira, dhahik, ketawa, dan lain-lain daripada sifat Allah Ta'ala yang datang dalam Quran dan hadis. Semuanya mereka terima tanpa menyamakannya dengan sesuatu pun daripada sifat makhluk. Bahkan mereka berhenti padanya kepada sekadar apa yang Allah Ta'ala kata dan apa yang Rasulnya SAW kata, tanpa penambahan, tanpa disandarkan apa-apa yang lain daripada takwilan-takwilan. Tidak diberikan cara bagaimana dan tidak diberikan persamaan, pengubahan, penukaran. Jadi maknanya kita ikut macam yang datang dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Al-Hafiz Ibnu Abdul Bar, siapa Al-Hafiz Ibnu Abdul Bar ni diberi gelaran Hafizul Maghrib. Ulama hadis yang bertaraf Al-Hafiz bagi seluruh negeri-negeri barat Islam, dan bersamaan dengan dia, sezaman dengan dia adalah Al-Hafiz Al-Mashriq, ulama yang menghafaz hadis bagi seluruh negeri-negeri Islam di timur, iaitulah Al-Khatib Al-Baghdadi rahmatullahi alaihima. Dan kedua-dua mereka ni wafat pada tahun yang sama, 463 Hijriah rahmatullahi alaihima. لا نسميه ولا نصفه ولا نطلق عليه إلا ما سمى به نفسه على ما تقدم ذكرنا له من وصفه بنفسه لا شريك له، ولا ندفع ما وصف به نفسه لأنه دفع للقرآن. Kita tidak menamakan dia, yakni Allah,
Dan kita tidak sifatkan dia dan kita tidak meletakkan apa-apa penamaan kepadanya melainkan apa yang dia sendiri namakan bagi dirinya. Seperti yang telah kami sebutkan terdahulu berkenaan penyifatannya bagi dirinya sendiri. Tiada sekutu baginya. Dan kita tidak boleh menolak apa yang dia sendiri telah sifatkan bagi dirinya kerana perbuatan itu hakikatnya adalah menolak Al-Quran. Perbuatan itu adalah menolak Al-Quran. Jadi kita kata banyaklah kalau kita nak baca petikan-petikan daripada ulama salaf berkenaan masalah ini banyak. Tetapi kita kata poin kita ialah jelas bahawasanya ulama salaf mereka menyandarkan menjadikan sumber ambilan akidah mereka dalam penamaan nama-nama dan sifat Allah Ta'ala secara khusus dan bab-bab akidah yang lain, bahkan semua perkara yang berkaitan dengan agama semuanya bersandarkan, berotoritikan kepada wahyu, iaitulah Al-Quran dan As-Sunnah An-Nabawiyah. Walaupun yang kita sebut ni tadi, mungkin ada orang kata, duk baca-baca ni tadi, awak semua wafat, mati, mereka lewat. Bukannya pada zaman sahabat, tabi'in dan tabi'in, memanglah. Tapi mereka ni lah yang telah bertemu mengambil ilmu daripada generasi yang awal. Dan mereka ni lah ulama-ulama hadis yang telah memtelaah riwayat-riwayat. Dan mereka yang kita bawa tadi, perkataan mereka tu ialah apa yang mereka buat kesimpulan. Kalau kita nak tengok riwayat-riwayat asal tu, berlambak hak lah dalam kitab-kitab yang kita dah buat kelas berlambak-lambak lah sebelum ni. Siapa yang rajin nak ikut balik tu, dia pergi cari lah rakaman-rakaman, belajar balik. Kan? Kadang-kadang setengah orang dia main kelas kita satu ni, lepas tu dia kata, mereka tu bawa perkataan tak habis. Tak habis lah dia mengaji pun tak habis. Kan? Baik. Kemudian kita kata, bila ulama salaf menjadikan wahyu itu sebagai sumber bagi menetapkan nama-nama dan sifat Allah. So macam mana pula? Macam mana pula mereka berinteraksi dengan wahyu? Macam mana mereka berinteraksi dengan wahyu ni macam mana? Adakah mereka pun ada pilih kasih ayat ni kami ambil, hadis ni kami tak ambil? Hakikatnya ulama salaf dia bermain nama wahyu. Kenapa kita terima wahyu? Pasal dia datang daripada Allah, datang daripada Rasulullah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bila macam itu, maka ulama salaf kata kami tak ada beza-bezakan di antara satu ayat Quran dengan ayat Quran yang lain. Mana-mana ayat Quran yang sabit dengan riwayat yang mutawatir, tak kiralah apa qiraatnya, maka kita boleh berhujah dengannya asalkan dia adalah qiraat yang mutawatir. Tak kiralah kalau dia qiraat Imam Asim riwayat Hafs kah, riwayat Syu'bah kah, riwayat Ibn qiraat Khalaf Al-Ashir kah, Ruwais Ya'qub Al-Hadrami kah, apakah, yang penting dia adalah qiraat yang mutawatir, maka dia adalah Al-Quran. Dan kalau dia Quran, maka wajiblah kita beriman dan berhujah dengannya. Bahkan telah ijma' ulama, man kafara harfan minal Quran faqad kafara bih. Siapa yang kufur dengan satu huruf daripada Al-Quran, ingkar satu jenis qiraat yang mutawatir, maka dia telah kufur dengan seluruh Al-Quran. Nas'alullaha al-afwa wal afiyah. Demikian juga hadis. Hadis yang menjadi ukuran dalam ilmu hadis, kalau kita belajar mustalah hadis, yang menjadi ukuran sesuatu hadis itu diterima atau ditolak ialah sama ada ia sahih atau tidak sahih, tanpa dilihat dari segi berapa orang yang riwayat. Yang kita nak ialah kualiti, bukannya kuantiti. Jadi kalau hadis itu hadis yang berkualiti, hadis yang memberikan kita keyakinan, dan kita yakin bahawa ini adalah disebut oleh Nabi SAW, atau kuat zan kita kata ini hadis ni memang sabit Nabi sebut, atau Nabi buat, atau Nabi bagi tahu, atau Nabi akui, maka kita kena terima dan beriman. Jadi sebab itulah konsep mereka adalah mereka beriman dengan semua nas Al-Quran dan Sunnah yang sahih, yang sabit. Tanpa dibezakan di antara Al-Quran dengan Sunnah, di antara Sunnah yang diriwayatkan oleh ramai, yang disebut Sunnah Mutawatirah, dengan Sunnah yang diriwayatkan oleh sedikit, Sunnah Ahad. Tidak ada beza di sisi ulama salaf. Itu bukannya pembeza yang memberi kesan dalam nak menerima atau menolak sesuatu periwayatan. Ada kaedah-kaedah lain. Ini kena mengajilah. Ala kulli hal, kita bawa sini nukilan-nukilan daripada para ulama yang terkemudian
yang telah meneliti perkataan-perkataan ulama salaf. Kata Imam Muhammad ibn Al-Hasan Al-Shaybani rahimahullahu ta'ala, ittafaqa al-fuqaha kulluhum من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات الرب تبارك وتعالى من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه. Telah bersepakatlah seluruh fuqaha ulama daripada timur dan barat untuk beriman dengan Quran dan hadis-hadis yang datang yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang fiqh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan sifat Allah Taala tanpa sebarang penambahan tafsiran, yakni takwil yang menyeleweng daripada nas. Sebab apa? Pada zaman mereka dulu, golongan Jahmiyah yang kita akan bincang nanti insya-Allah Taala, golongan yang ingkar sifat-sifat Allah Taala ini, seperti Bishr Al-Marisi masalahnya, bila dia datang pada ayat-ayat atau hadis-hadis yang menyebut tentang sifat Allah, dia suka kata, ayat ni ada tafsirnya begini. Sebab itu Imam Ahmad rahimahullah, satu hari dia dengar satu orang riwayat hadis tentang sifat Allah. Kemudian perawi hadis itu kata kepada anak murid dia, hadis ni ada makna. Maknanya sekian. Si Imam Ahmad tengok dekat orang tu, dia kata dekat anak-anak murid dia kata, hang tengok simpulan ni. Dia bercakap macam cakap Jahmiyah. Dan kalau kita tengok tulisan Bishr Al-Marisi yang dinukilkan kepada kita oleh Abu Sa'id Uthman ibn Sa'id Ad-Darimi rahmatullahi alaih dalam kitab dia bantahan terhadap Bishr Al-Marisi, tengok macam mana Bishr Al-Marisi, ulama Jahmiyah di zaman Imam Ahmad, zaman Imam Syafi'i, dia akan menggunakan istilah tafsir untuk menyelewengkan makna sifat Allah Ta'ala. Sebab itu kata Imam Muhammad bin Al-Hasan Al-Shaybani rahimahullah, kita tidak memberi tafsir, ini seperti tafsiran Jahmiyah, wala wasfun, dan juga tidak ada sifat-sifat tambahan lain. Kita hanya ikut seperti yang disebut dalam Quran dan hadis. Kalau hadis kata yadun, tanganlah. Kalau hadis kata matalah. Wala tashbih, dan tidak juga kita menyamakan dengan tashbih. Baik. Imam juga kita sebutkan di sini perkataan Al-Hafiz Al-Maghrib tadi, Ibn Abdul Barr rahimahullah, juga dia menyebut tentang hadis ahad. Dia kata alladhi naqulu bihi annahu yujibul amal duna al-ilmi ka syahadati syahidin wa al-sawa wa ala dhalika aktharu ahli al-fiqh wal athar wa kulluhum yadinu bi khabar al-wahid al-'adl fi al-i'tiqadat wa yu'adi wa yuwali 'alayha wa yaj'aluha shar'an wa dinan fi mu'taqadihi ala dhalika jama'atu ahli sunnah wa lahum fi al-ahkam ma dhakarna wa billahi taufiqina. Jadi dia kata, Imam Ibn Abdul kata, ulama ada bincang tentang kedudukan hadis khabar ahad yang adil. Adakah dia memberi faedah keyakinan atau memberi faedah amalan, yakni kuat zan. Tapi kata Imam Ibn Abdul Bar, atas kedua-dua pendapat ini, sama ada ulama yang kata dia memberi faedah yakin atau faedah zan yang rajih sahaja. Tetapi kata Ibn Abdul Bar, wa kulluhum, dan kesemua ulama, yadinu bi khabaril wahidil adl fil i'tiqadat. Semuanya beragama, beriman dengan khabar ahad, khabar wahid yang fiqh, yang dipercayai dalam i'tiqad. Dan mereka bermusuhan dan berkasih sayang di atasnya. Dan mereka menjadikan isu itu sebagai syarak dan agama dalam i'tiqad mereka. Atas pegangan inilah ahli sunnah wal jamaah. Dan dalam perkara hukum hakam telah kami sebutkan apa yang telah jelas sebelum ini. Dalam kitab ialah yang disebutkan dalam kitabnya, iaitulah dalam At-Tamhid. Ala kulli hal, para ulama ahli sunnah wal jamaah tidak pernah menjadikan perbezaan dari segi beriman dengan khabar yang sahih yang datang, walaupun khabar itu bersifat perawinya, bilangan perawinya kita sebut perawi ahad. Dan ini kita telah
pernah bincangkan dulu berkenaan dengan kedudukan khabar ahad ni dah banyak kita bincangkan, bolehlah rujuk balik kepada sumber-sumbernya yang pernah kita bahaskan dalam kelas-kelas ataupun ni. Kalau kita nak bahas yang ni saja pun dah tak cukup 4 kuliah, kena tambah lagi 5-6 kuliah. Ada kuliah kita kata ulama salaf tidak pernah membezakan di antara satu hadis dengan hadis yang lain. Semua hadis dikala sahih daripada Nabi SAW, maka mereka menerimanya. Kita telah bacakan juga tadi perkataan Abu Uthman As-Sabuni, As-Sidzi, dan lain-lain. Itu satu. Itu yang kedua. So maknanya Ahli Sunnah wal Jamaah, mereka tidak menafikan daripada Allah Ta'ala apa saja sifat yang sabit dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan mereka juga tidak memandai-mandai sendiri dalam mengisbatkan atau menafikan apa-apa nama atau sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dalam masa yang sama, Ahli Sunnah wal Jamaah juga mempunyai kaedah bahawasanya apa yang Allah Ta'ala telah menyifatkan bagi dirinya di dalam Al-Quran dan Sunnah, kita wajib beriman dengan secara zahir, mengikut atas zahirnya. Tidak boleh kita palingkan dia dengan makna-makna yang batin yang tidak ada sandaran daripada dalil wahyu atau dalil nas, melainkan mestilah mengikut kepada kefahaman bahasa Arab yang asli, yang tulen, yang difahami oleh orang Arab, para sahabat, para tabi'in, kita kata yang telah berlaku ijma' padanya para ulama untuk menerima makna. Sebab kita kata tadi, As-Sidzi kata kita kena terima tafsiran sifat Allah Ta'ala itu juga daripada tauqif. Kita baca perkataan As-Sidzi tadi, dia kata tafsiran pun kita kena ambil secara tauqif. Tidak boleh kita ambil secara akal-akalan. Tak boleh kita terima lafaznya tapi kemudian tafsirannya kita buat sendiri. Ini juga tidak boleh. Sebab itulah para ulama Ahli Sunnah wal Jamaah bersepakat untuk beriman secara di atas zahir, seperti yang telah disebutkan oleh perkataan As-Sidzi tadi. Kita dah baca kena perbuatan ulama salaf ialah mereka menolak perbuatan ulama ahli kalam yang membawa makna-makna sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas makna majazi atau makna yang tidak sebenar, bahkan mereka mentakwilkannya mengikut makna-makna yang batin. Baik. Di sini kita nak bacakan juga beberapa nas, sampel nas daripada ulama salaf. Perkataan di antaranya ialah Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, juga Al-Khattabi rahimahullah ta'ala. Cumanya kita kata ulama salaf bila dia bincang tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, dia tidak memberikan takyif atau tashbih atau tamthil. Dia tidak memberikan sembarang penyamaan, penyerupaan dengan makhluk. Itu saja. Dia tidak menyamakan sifat Allah Ta'ala dengan makhluk. Adapun dari segi lafaz yang datang daripada Al-Quran dan Sunnah, maka kita faham mengikut yang telah datang sesuai daripada bahasa Arab. Di antaranya berkata Abu Ubaid ibn Al-Qasim ibn Salam rahimahullah ta'ala, "Hadhihi ahadithun sihahun hamalaha ashabul hadith wal fuqaha ba'duhum an ba'din wa hiya 'indana haqqun la shakka fihi, walakin idza qila kayfa wada'a qadamahu fiha wa kayfa dhahik qulna la nufassiru hadha wa la sami'na ahadan yufassiruha." Dia kata ini semua adalah hadis-hadis yang sahih
yang telah diriwayatkan oleh ulama hadis dan fuqaha, sebahagian mereka dari sebahagian yang lain, sehingga sampai kepada Nabi, tabi'in atau sahabat dan seterusnya. Dan ia semuanya adalah hak, tidak ada keraguan padanya. Tetapi jika ditanya bagaimana Allah Ta'ala letak kakinya, bagaimana Allah ketawa, yang ini katanya la nufassiru hadha, yang ini kami tak bagi tafsiran. Dan kami tak pernah dengar ada ulama yang menafsirkan. Tidak pernah dengar ada ulama ahli sunnah wal jamaah yang memberikan tafsiran-tafsiran sama ada takwil ataupun tashbih. Baik. Kita perlu faham apa yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan bagi dirinya, walaupun perkataan yang digunakan oleh Allah Ta'ala untuk merujuk kepada sifatnya itu mungkin ada persamaan dengan sifat yang ada pada makhluk, seperti mendengar dan melihat. Kita kata semata-mata Allah Ta'ala mendengar, makhluk mendengar, Allah melihat, makhluk melihat. Ini bukanlah sesuatu yang dilarang, kerana kaedah kita adalah setiap perkara yang wujud, di antara dua perkara yang wujud, mesti ada perkongsian, persamaan dari segi dia sebagai benda yang wujud, sebagai kewujudan. Bila kita kata manusia ada pendengaran, burung ada pendengaran, unta ada pendengaran. Bukan bermakna kita menyamakan manusia dengan burung atau unta. Itu bukan tashbih, bukan penyamaan yang dilarang. Sebab itulah kita bacakan di sini adalah perkataan Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ishaq ibn Mandah rahimahullahu ta'ala. Dia kata, وَالتَّمْثِيلُ وَالتَّشْبِيهُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالتَّحْقِيقِ وَلَا يَكُونُ بِاتِّفَاقِ الْأَسْمَاءِ وَإِنَّمَا وَافَقَ اسْمُ النَّفْسِ اسْمَ النَّفْسِ الْإِنسَانِ الَّذِي سَمَّاهُ اللَّهُ نَفْسًا مَنْفُوسَةً وَكَذَلِكَ سَائِرَ الْأَسْمَاءِ الَّتِي سَمَّى بِهَا خَلْقَهُ إنما هي مستعارة لخلقه منحها عباده للمعرفة فمن الصفات التي وصف بها نفسه ومنح خلقه الكلام فالله تعالى يتكلم كلاما أزليا غير معلم ولا منقطع فيه يخلق الأشياء فبه يخلق الأشياء وبكلامه دل على صفاته التي لا يستدركها مخلوق ولا يبلغها وصف واصف والعبد متكلم بكلام محدث معلم مختلف فإنه بفنائه فان بفنائه ووصف وجهه ووصف على كل hal kita ambil dekat dulu panjang kataan dia ni. Dia kata dan penyamaan dan penyerupaan, tashbih dan tamthil yang dilarang, laisa kamitslihi syai' itu tidak berlaku melainkan dengan tahqiq, dengan kita mengatakan sifat Allah itu sama macam sifat saya. Kalau orang kata tangan Allah seperti tangan saya, na'udzubillah min dzalik. Inilah tashbih yang dilarang, kerana bila kita kata sifat Allah seperti sifat kita, maka ini menyebabkan sifat Allah kurang. Seperti kita ni kurang, makhluk ni aib. Dan tidak berlaku semata-mata bersepakatnya nama. Wala yakunu bittifaqil asma'. Semata-mata yang ni namanya tangan, ni namanya tangan, ni namanya mata, ni namanya mata, ni namanya pendengaran, ni namanya pendengaran, ni namanya wujud, yang ni wujud, yang ni kuasa, ni qudrat, ni iradat, ni iradat. Yang ni bukanlah tashbih yang dilarang. Dia kata wala yakunu bittifaqil asma'. Tetapi bersamaan nama diri dengan nama diri manusia yang Allah namakannya sebagai diri, demikian juga semua nama yang Allah namakan bagi makhluknya, ianya adalah dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada makhluknya untuk mereka mengenali. Ada di antara sifat yang Allah sifatkan bagi dirinya dan Allah kurniakan baginya bagi makhluknya, seperti sifat berkata-kata, maka Allah Ta'ala berkata-kata dengan perkataan yang azali, tidak diajar, tidak terputus. Yang dengan perkataan Allah itu Allah mencipta segala benda, dan kalam Allah yang menunjukkan bagi sifat-sifatnya yang makhluk tidak boleh capai. Adapun makhluk dia bercakap dengan perkataan baharu dicipta, diajar, berbeza-beza, akan musnah dengan musnahnya makhluk, dan seterusnya disebut semua sifat. So ada beza, sifat kita baharu, musnah, kurang, cacat, walaupun dia sifat sempurna tapi tidak mencapai kesempurnaan
yang mutlak, yang tertinggi. Adapun sifat Allah, walaupun dia sifat sempurna yang mutlak. Walillahil mathalul a'la. Walillahil asma'ul husna. Dan bagi Allah nama yang paling indah. Bagi Allah sifat sempurna yang tertinggi. So di situ yang kita kata tak ada persamaan antara Tuhan dengan makhluk. Bukanlah semata-mata kalau kita isbatkan Allah itu wujud, makhluk juga wujud. Ini dia kata ni tashbih. So kita mesti kata Tuhan saja wujud, makhluk tak wujud. Ini tak betul. Itu telah membawa kepada akidah syirik wahdatul wujud. Ataupun kalau kita kata orang kata Allah sahaja yang hidup, makhluk tak hidup. Tak betul juga. Allah hidup, makhluk hidup. Allah wujud, makhluk wujud. Allah mendengar, makhluk mendengar. Tapi ada perbezaan dari segi khususiyah, bagi specialty pendengaran Allah, dari segi kewujudan Allah, kewujudan makhluk. Ada. Ini juga di antara manhaj ulama salaf. Jadi kita dah bacakan perkataan Imam Ibn Mandah tadi, dia menegaskan bahawa tashbih yang dilarang itu bukanlah semata-mata dengan kita mengatakan sifat Allah itu sekian-sekian, selama mana ianya sabit datang dalam nas, dalam hadis-hadis yang sahih dalam Al-Quran, maka kita wajib terima dan wajib beriman, tetapi kita jangan menyamakan sifat tersebut dengan sifat makhluk. Bukan semata-mata dengan sama nama kita kata turut tashbih, tidak. Adapun sama nama itu memang Allah Ta'ala dalam Al-Quran banyak menggunakan kalimah yang sama. Macam kita kata di syurga ada sungai, ada susu, ada madu dan sebagainya. Dalam syurga ya ada semua benda. Di dunia pun ada susu, ada madu, ada sungai, ada buah sekian, ada buah delima. Dalam syurga pun ada buah delima. Adakah sama delima syurga dengan delima? Tak sama. Adakah sama susu syurga sungai? Tak sama. Adakah sama ayak dalam syurga dengan ayak dunia? Tak sama. Kita ada ruh. Ruh kita bergerak, ruh kita naik, turun, keluar, masuk. Adakah sama bergeraknya ruh kita dengan jasad kita? Tak sama. Ruh kita duduk, bila kita tidur ruh kita keluar, ruh kita dibawa naik ke atas, pergi ke sana ke sini, kita mimpi macam-macam. Tapi adakah pergerakan ruh kita seperti kita? Kita pun tak tahu. Tak sama. Jika ruh yang merupakan kita, ruh kita adalah kita. Kita ni ada dua sisi, jasad dengan ruh. Kalau orang tanya, macam mana duduk? Kita pun bangkit, duduk. Ini cara duduk. Kita kata tu cara duduk jasad hang, tapi aku nak tahu cara duduk ruh hang. Macam mana ruh hang duduk? Aku pun tak tahu. Ruh aku tu macam mana rupa dia pun aku tak tahu. Apa bahan Tuhan buat pun aku tak tahu. Jasad kita tahu. Daripada air mani apa semua proses kita nampak jasad. Yang kita nampak ni jasad. Tapi kalau orang tanya ruh, macam mana ruh? Siapa dia ruh tu? Kita. Dari kita sendiri. Kita tak tahu ruh tu macam mana. Apa bahan Tuhan buat, macam mana jadi. Macam mana bila malaikat tiup ruh tu masuk macam mana. Kita pun tak tahu. Masa kita mati roh tu dibuat pelak-pelak tu macam mana. Kita pun tak tahu. Tak. Kalau makhluk ni, kita tak boleh tahu hakikat. Sifatnya bagaimana. Dalam keadaan kita ni sama-sama makhluk. Syurga dengan neraka beza. Alam ukhrawi, alam akhirat dengan alam dunia, barzakh. Orang dalam kubur dia soal malaikat, dia akan duduk dalam kubur. Duduk macam mana? Kita pun tak tahu. Kita tak tahu. Yang kubur kita tadi sempit, kita nak duduk diri pun tak lepas. Kan? Cukup-cukup dia aja, tapi Nabi kata lepas kita tambah tanah, malaikat datang, dia akan didudukkan, ditanya macam mana duduk? Wallahu a'lam. Kubur itu akan diluaskan sejauh mata mana? Macam mana diluaskan? Macam mana nikmat Allah Ta'ala? Kita tak boleh tahu. Sedangkan ini semua berlaku dalam alam makhluk. Dalam alam, ya alam makhluk. Allah Ta'ala di luar daripada alam, dia bukan makhluk. Dia tidak terikat dengan apa-apa hukum fizik dalam dunia, dalam alam ini. Bahkan makhluk sebelum adanya alam dunia ini pun kita tak tahu macam mana. Allah Ta'ala kata, ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Aku tak jadikan kamu semua ni saksi bagaimana aku ciptakan langit dan bumi. Dan tidak juga aku jadikan saksi bagaimana kamu mencipta diri kamu, bagaimana aku mencipta diri kamu semua. Kita pun tak tengok, kita tak saksi pun kejadian alam dan kejadian diri kita. So macam mana kita nak bicara tentang sifat Allah Ta'ala? So kita kata yang terakhir yang kita nak sebut di sini berkenaan dengan manhaj ulama salaf rahimahullah Ta'ala ialah mereka beriman dengan zahir nas yang datang daripada Al-Quran, tidak diubah maknanya, tidak diberikan tafsiran-tafsiran yang menyimpang seperti tafsiran ulama kalam, tetapi mereka juga dalam masa yang sama tidak melakukan tashbih, tidak menyamakan. Tashbih di sini dengan tamthil, menyamakan sifat Allah dari segenap segi dengan sifat makhluk.
Dan mereka juga tidak melakukan ta'til, penafian kepada sifat Allah yang telah sabit dalam nas dengan alasan nak mensucikan Tuhan daripada persamaan dengan makhluk, kerana kita kata semata-mata Allah Ta'ala mendengar, makhluk mendengar, Allah berkata-kata, makhluk berkata-kata. Tidak ada beza dengan ini dengan kamu kata Allah wujud, makhluk wujud. Seperti mana kamu membezakan wujud Allah dengan wujud makhluk. Maka bezakan di antara mendengar Allah dengan mendengar makhluk. Kata-kata Allah dan kata-kata makhluk. So ini adalah di antara akidah as-salafus salih rahimahumullah ta'ala dalam mengenal, ini kita ambil secara ringkas lah apa beberapa isi penting, poin penting daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, kaedah yang utama, yang asasi dalam beriman dengan sifat-sifat Allah di sisi ulama ahli sunnah wal jamaah as-salafus salih, para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Dan insya-Allah pada minggu hadapan jika diberikan izin dan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bincangkan pula bagaimana metodologi. Mungkin kita akan sambung sedikit lagi penjelasan ataupun nukilan-nukilan daripada ulama salaf yang telah kita bincangkan pada hari ini. Kita akan bawa lagi nukilan-nukilan perkataan ulama-ulama Ahlussunnah yang mengukuhkan atau menyokong atau menjelaskan apa yang telah kita sebutkan pada hari ini, dan kita akan sambung dengan perbandingan jalan ulama khalaf ataupun generasi belakangan dalam berinteraksi dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini ada soalan, mungkin ada jawab satu soalan di Zoom ni ada soalan. Adakah dalil yang menyebut Allah tidak terima atau alasan tidak tahu kerana amalan yang itu bukan sunnah? Apakah dalil Allah tidak terima atau alasan tidak tahu? Allah tidak terima, kurang jelas dengan maksud soalan. Mungkin the next class mungkin boleh verify maksud soalan. Tak boleh nak jawab tak wani sebab tak faham maksud soalan. Boleh sampai 9.45 Ustaz. Boleh sampai 9.45. Oh okey. Kalau ada yang tanya soalan di sini, mungkin dia jelaskan balik apa maksud soalan dia di sini. Adakah dalil yang menyebut Allah tidak terima atau alasan tidak tahu kerana amalan yang dilakukan itu bukan sunnah? Itu yang tak jelas apa maksud soalan itu. Ala kulli hal, kita balik masa yang berbaki ini. Mungkin ada persoalan semalam, dan juga ada semalam ditimbulkan persoalan pada kelas yang semalam. Ada dapat juga soalan-soalan yang kita boleh ulas sedikit di penghujung kelas hari ini, iaitu berkenaan dengan orang kata ajaran tasawuf, adakah dia diterima atau tak diterima. So yang ni kita dah pernah bincangkan pada kelas yang khusus, dan boleh rujuk balik rakaman kelas tersebut, kelas Firaq Islamiyah. Kita dah bincangkan konsep tasawuf, macam mana perjalanannya, macam mana dia punya perkembangannya daripada satu tahap ke satu tahap, akidahnya. So semua kita dah bincangkan dengan detail dan terperinci. So boleh rujuk balik di situ. Cuma kita nak tegaskan di sini ialah cuma lafaz tasawuf yang wujud pada hari ini yang digunakan memberi rujukan kepada satu aliran tertentu yang sudah ada dia punya metodologi tertentu dalam beragama. Maka sebab itulah kita tak galakkan menggunakan istilah itu untuk merujuk kepada amalan akhlak mulia atau sifat mahmudah. Walaupun dari segi asalnya kita dah jelaskan dalam kelas kita dulu, memang betul tasawuf itu pada asalnya dia bermula dari segi gerakan untuk menyucikan jiwa, gerakan untuk beribadah, gerakan untuk zuhud. Ya betul, itu asalnya. Tapi kemudian dia telah melalui banyak proses peringkat sehingga akhirnya yang stabil, yang kekal, kukuh yang ada pada zaman kita ni, dia telah menjadi satu istilah khas, istilah khusus yang merujuk kepada firqah tertentu. Maka untuk mengelakkan kekeliruan, maka kita tidak sebut tersebut, melainkan dengan menjelaskan atau penjelasan itu saja yang anda boleh kata di sini, sebab kita dah jelaskan dengan panjang lebar juga pada kelas kita yang lalu. Sebenarnya saya tidak perlu diulang lagi dengan kata masalah tersebut. Dan kita telah sebut tadi bahawa Ahli Sunnah wal Jamaah tidak menjadikan mimpi ilham sebagai hujah syar'i. Tetapi kita kata mimpi ilham ini dia adalah penguat atau khabar gembira atau busyra kepada orang mukmin jikalau mimpi itu bertepatan, bersesuaian dengan wahyu. Sebab itulah ulama dulu kata, kalau aku dapat ilham atau mimpi, aku akan ukur dengan
wahyu dulu. Kalau dia bertepatan dengan wahyu, maka diterima. Kalau tak tepat dengan wahyu, kita tak terima. Macam mana kita nak tahu tepat dengan wahyu? Contoh orang mimpi, dia mimpi dapat amalan baru. Mimpi dapat zikir baru. Doa tolak wabak COVID-19 masalahnya kita kata. So kita kata yang ni tak betul lah. Sebab zikir, doa semua Nabi dah komplit ajak lah. Ni dah habis. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam. Nabi dah stop. Habis. Dia tak boleh ada zikir khas yang baru mai. Fadilat baru. Atau orang mimpi dapat tafsiran baru bagi ayat tertentu. Atau hukum hakam yang baru. Ni tak mungkin. Tapi mimpi kita sendiri ada nak buat satu perkara yang tidak melibatkan hukum hakam, kita taradud. Nak buat atau tak buat benda ni. So kita dapat mimpi Allah bagi bimbingan tu mungkin lah. Atau bagi seorang faqih ulama, dia ada masalah dalam nak mentarjihkan dua pendapat ulama. Ulama ada khilaf dalam satu masalah. Masalah tu mungkin baru muncul, tidak ada di zaman dulu. Maka dia berijtihad. Maka dia beristikharah kepada Allah Ta'ala. Maka mungkin Allah Ta'ala tunjukkan kepada dia pendapat yang rajih, yang lebih kuat. So untuk dia amal bagi diri dia. Tapi itu bukan hujah syar'i. Untuk dia kata, aku dah mimpi, inilah pendapat yang sahih. So, pendapat yang lain semua batil. Tak boleh. Cuma dia still, benda tu ijtihad dia, untuk dia, panduan bagi dia. So, kita kata itu konsep yang sebenar. Adapun asal dalil, Al-Quran dan Sunnah, mestilah dijadikan sebagai satu-satunya otoriti, sumber sandaran ulama' ataupun ulama' salaf. Mereka tidak pernah merujuk kepada selain daripada Al-Quran dan Sunnah dalam menetapkan akidah, bahkan dalam apa perkara, dalam hukum hakam, bahkan apa yang disebut sebagai qiyas, sebagai masalah mursalah, sebagai sad zari'ah, apa sahaja dari ini semua tadi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita kata qiyas, dia adalah qiyas kepada nas yang telah ada. Itu maksudnya. Sebab tu ulama bincang kalau qiyas kepada qiyas, dia tak boleh, ada tak boleh. Banyak ulama kata qiyas kepada qiyas adalah lemah, tak boleh. Dia qiyas mestilah kepada nas ataupun kepada sandaran, dan ijma' juga berlaku berdasarkan nas Al-Quran dan Sunnah. Walaupun kita tidak tahu nas secara spesifik, tapi kita kena yakin bila salaf, bila sahabat telah ijma', maka ijma' mereka itu berlaku di atas satu sandaran nas, dan ijma' itu sendiri mendapat otoriti daripada nas yang izinkan kita untuk jadikan ijma' sebagai sandaran hukum. So asal hukum itu datang daripada Al-Quran dan Sunnah. Itu maksud. Mungkin setengah orang dia kata, oh habis tu kalau salah ni hanya pakai Quran Sunnah, tak mana ijma' dengan qiyas. So kita kata ijma' dipakai dan hujah syar'i. Dan ijma' termasuk dalil naqli. Ada pun qiyas dalam akidah, qiyas tidak dipakai secara sumber utama. Kerana qiyas tak boleh nak isbatkan satu sifat bagi Allah yang tidak ada nas. Tetapi qiyas ni apa fungsi dia di sisi ulama salaf? Ialah dalam konteks firman Allah Ta'ala, walillahil mathalul a'la, dan bagi Allah adalah sifat sempurna yang tertinggi, yang mereka sebut sebagai al-qiyasul aula. Sebab qiyas ni dia ada qiyas yang menyamakan benda yang kita nak qiyas dengan benda yang hendak diqiyaskan kepadanya. A sama dengan B, maka hukumnya adalah sama. So qiyas yang macam ni boleh guna dalam hukum hakam. Tapi dalam akidah kita tak boleh pakai Allah sama dengan ini, maka dia macam ni, tak boleh. Kita tak boleh kata kalau Allah bergerak maka dia jisim, maka Allah tidak boleh bergerak. So apa saja sifat yang datang dalam Al-Quran yang menunjukkan Tuhan bergerak, maka kita kena takwil. Ini salah. Qiyas ni salah. Kita tak boleh samakan Tuhan dengan makhluk. Kita tak boleh Tuhan dengan makhluk duduk di aras yang sama, tak boleh. Dia mesti Tuhan lebih tinggi, Tuhan lebih atas. Walillahi al-mathalul a'la. Kalau makhluk itu mendengar itu apa? Sifat sempurna. Kalau makhluk tak mendengar, makhluk itu pekak. Dan pekak itu apa? Cacat. Maka Allah lebih utama untuk tidak cacat. Bahkan Allah itulah yang paling sempurna. Maka Allah lebih utama untuk bersifat mendengar. Tetapi bukan qiyas ini yang kita isbatkan sifat mendengar bagi Allah. Sifat mendengar bagi Allah kita beriman sebab ada ayat Quran, wa huwas sami'ul al-basir wa huwas sami'ul alim. Ini ayat wa kana Allahu sami'an basira. Ayat ini
yang menjadi asal dalil. Cuma qiyas yang kita sebut tadi sebagai penguat hujah. Kalau datang orang ahli kalam dan sebagainya, dia cuba nak nafikan sifat daripada Allah, maka kita gunakan qiyas analogi syar'i tadi untuk mempertahankan akidah Al-Quran daripada diselewengkan. Itu pada gunaan qiyas dalam akidah. Itu kena faham juga bila kita sebut tadi penjelasan sumber akidah di sisi ulama salaf tadi. Mungkin akan datang orang fikir, dia kata, oh, habis dia tak guna ijma' atau guna qiyas. Bahkan apa yang kita bincang tadi ni semua ijma'. Kita dah sebut tadi perkataan Imam Abu Nasr Al-Hafiz Abu Nasr As-Sijzi rahimahullah ta'ala, yang wafat pada tahun 444 tadi. Dia kata bahawasanya ini adalah ijma' ulama ahli sunnah wal jamaah menerima sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga datang nukilan daripada Ibnu Abdul Bar bahawa telah ijma' ulama ahli sunnah wal jamaah membawa sifat Allah di atas hakikat, bukannya majaz. Dan dinukilkan juga daripada Al-Hafiz Al-Mashriq, Al-Khatib Al-Baghdadi dan Imam Al-Khattabi rahmatullahi alaihim ajma'in. Banyak ulama yang nukilkan bahawa ijma' ulama Ahlussunnah wal Jamaah bahawa mereka beriman dengan Allah, dengan sifat-sifat Allah ini seperti yang datang dalam nas. Dan mereka tidak menggunakan akal mereka untuk semata-mata untuk menetapkan atau menafikan sesuatu sifat daripada Allah Subhanahu wa taala. So kita tak boleh guna akal kita saja fikir, oh dia Tuhan macam ini kot, dia Tuhan macam itu kot. Kita buat satu kesimpulan. Dan kita pergi kepada ayat Quran, mana ayat yang sesuai dengan kesimpulan yang telah kita buat, kita terima. Mana ayat yang tak sesuai dengan kesimpulan yang telah kita buat dengan akal kita kata kena takwil. Ini bukan cara yang ditunjukkan oleh ulama salaf. Ulama salaf bila nak kenal Allah, dia terus direct pergi kepada Quran, kepada sunnah dahulu. Kemudian mereka melihat apakah bimbingan Quran dan sunnah. Ini kerana ulama salaf sebenarnya dia beriman dan yakin bahawa tidak ada percanggahan atau pertembungan di antara wahyu dengan akal. Kerana akal adalah hamba Allah dan wahyu adalah kalam Allah. So dia tidak ada kontradiksi. Wahyu tidak akan datang kepada kita dan cerita benda yang akal tak boleh terima. Walaupun kadang-kadang wahyu menceritakan kepada kita sesuatu yang akan heran, akan kehairanan. Tetapi dia tidak bawa perkara yang akal kata mustahil. Sebab wahyu dengan akal sentiasa harmoni. Akal dicipta oleh Allah Ta'ala untuk menerima wahyu, untuk memproses wahyu, untuk memahami wahyu, untuk taat kepada wahyu. Dan wahyu adalah Tuhan, iaitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku Tuhan, pemerintah dan pencipta seluruh alam. Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Bagi Allah lah segala suruhan dan segala penciptaan, maha berkat Allah, Tuhan sekalian alam. So wahyu datang untuk membimbing akal. Untuk membimbing akal. Sebelum wahyu datang, manusia semua berakal. Tetapi Allah Ta'ala kata, wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sebelum datang wahyu, datang Rasulullah SAW, semua manusia itu berada dalam kesesatan yang nyata. Walaupun mereka ada akal. Tetapi bila wahyu tidak membimbing, akan tersasar, akan terpesong, akan menyeleweng dalam membuat kesimpulan. So sebab itulah wahyu sebenarnya dialah autoriti, dia yang membimbing. Kerana kita, ilmu yang kita ada ini datang daripada Allah Ta'ala. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah yang ajak Nabi Adam ilmu. Kemudian Adam berturunkan kepada anak cucu cicitnya. Ilmu ni sumber asal daripada Allah Ta'ala, bukan kita yang fikir sendiri. Datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Qultu lakum ma sami'tum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.